Saya Muhammad Fazli bin Ali dari kampung Geleguh Benyar Rendah lah. Jadi berkaitan dengan isu yang kita dengar beberapa hari, beberapa dalam tempoh terdekat lah itu hari, berkaitan dengan penangkapan khalwat daripada Don Bukit Payung. Jadi saya terpanggil lah untuk memberi sedikit kenyataan, bukan untuk mengaitkan sesiapa, cuma untuk memperbetulkan keadaan lah, dan juga menjernihkan keadaan yang selama ini terbuku ataupun tertanya-tanya menjadi tanda tanya kepada sesiapa lah. Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengakulah yang bahawa Yang Berhormat Encik Mak Noh bin Hamzah, Yang Berhormat Adun PAS Bukit Payung, merupakan sepupu lah kepada saya, sepupu betul lah. Manakala hamba Allah yang terlibat dalam kata orang tu dalam peristiwa ini merupakan salah seorang daripada bapa saudara saya lah, iaitu Din bin Yusof. Din bin Yusof merupakan anak bapa saudara kepada saya lah, sebelah mak, sebelah ibu. Jadi saya pun ada terbaca dalam beberapa akhbar, Sinar Harian, Metro, dan juga berita harian Tempoh Hari, dan yang membuatkan saya rasa sedikit terkilan berkaitan dengan kes inilah. Satu perenggan ataupun satu kenyataan yang mengatakan tiada kaitan darah daging, ataupun maksudnya tiada pertalian saudara di antara Yang Berhormat dengan Haji Din ni, saya menafikanlah. Kalau betul kenyataan itu keluar daripada mulut ataupun kalam Yang Berhormat sendiri, saya menafikanlah, yang sebab ini merupakan isu keluarga, isu kekeluargaan. Jadi yang salah tu tetap salah, tetap salah. Jadi untuk hal ini, kita, pada saya, pandangan saya sebagai manusia, sebagai orang Islam, yang salah tu kita patut jadikan pengajaran lah, supaya perkara begini tidak berlaku. Jadi kalau dah berlaku perkara sebegini, kita tak mengaku anak beranak, tak mengaku sanak saudara, tiada pertalian, saya rasa itu tak betul lah. Sebagai Yang Berhormat seorang yang berpendidikan tinggi, dan berpengetahuan dalam pengajian Islam, saya percaya yang kalam itu ataupun statement tersebut bukannya daripada Yang Berhormat lah. Saya mengharapkan sebegitu. Jadi saya minta kepada sesiapalah yang mengetahui kes ini, cuba mengambil pandangan yang rasional, ataupun cuba mengambil satu pengiktibaran lah, supaya perkara-perkara sebegini ataupun kes yang terjadi ini tidak berlaku lagi, insya-Allah. Itu sajalah saya ingat setakat pengakuan saya. Jadi saya menafikanlah kalau Yang Berhormat Mak Noh Hamzah menyatakan yang Haji Din bin Yusof, Haji Muhammad Din bin Yusof, tiada pertalian antara beliau. Saya menafikanlah, sebab saya merupakan darah daging beliau lagi, anak beranak dia lagi. Yang betul tetap betul, dan yang salah tu kita akui tetap salah. Itu sajalah, insya-Allah. Kenal langsunglah yang dikatakan. Saya tidak kenal berdasarkan berita yang diberitahu. Kerana nama yang disebut itu tidak tahu siapa nama dia.
Pengundi Bukit Payung seramai 19,000 orang. Pengundi Bukit Payung seramai 19,000 orang. Rakyat saya. Yang terdiri daripada UMNO, yang terdiri daripada PAS, yang umurnya ramai di 50 ke atas. Dan yang memiliki anak 2 tahun, ramai. 2 orang. 2 orang tu memiliki anak 2 orang, ramai tu. Jadi saya tidak tahu fokus yang mereka buat, yang mereka kaitkan dengan berbagai-bagai. Tapi dalam akhbar tu dia mention nama tu, kan dia mention sekali dengan nama. Jadi memang nama tu ramai orang nama. mana kita tak tahu siapa. Nama Mak Din tu saya nama mungkin Nasi Mamat ni, Mak Din beratus-ratus. Untuk makluman juga, saya yang pertama, saya ingat pada pagi Jumaat tu yang pertama terima laporan bahawa ada satu kes di Mahkamah Syariah yang akan bersidang di Kemarang pada jam 3 petang hari Jumaat. Jadi untuk kerana kes kawat ini melibatkan seorang yang ada kena-mengena lah dengan Yang Berhormat Adun. Jadi saya pun rasa-rasa tak percaya kot lah perkara ni. Tapi alhamdulillah saya pukul 3 petang saya cuba celah di Pejabat Agama Marang di Mahkamah Syariah dan dapati ada satu bicaraan tertutup. Jadi hasil daripada maklumat yang saya perolehi daripada pegawai penguatkuasa Jabat Agama bahawa ada satu kes yang melibatkan kes yang berlakulah di Alu Tumang dan melibatkan Muhammad Din bin Yusof ni dan juga pasangannya seorang warga negara Indonesia lah yang ditahan pada jam 1:30 pagi untuk diberi jaminan pelepasan sementara berbicaraan. Jadi saya difahamkan Mak Din ni diberi pelepasan jaminan oleh 3 orang penjamin dan perempuan ni tidak diberi sebab tak ada orang jamin. Ditahan lokat sementara pembicaraan pada hari Ahad. Jadi apabila pada esokkan tu ada keluar statement daripada surat khabar Sinaria mengatakan ada kes berlaku melibatkan pak saudara pada Yang Berhormat Adun. Jadi di sini saya tegaskan bahawa saudara Mak Din bin Yusof ni ada memang warga negara Tok D dan tinggal bersebelahan. Rumah dia itu bersebelahan dengan rumah ayahanda kepada Yang Berhormat Adun. Jadi sebelahan je dan di depan rumah Mak Din ni adalah surau PAS milik penduduk kampung situlah. Jadi di kampung sebenarnya Mak Din ni jarang orang kenal Mak Din bin Yusof. Sebab panggilan di kampung ada Muhammad Jadi ataupun Mak Di. Ini yang sebenarnya saya nak terangkan di sini. Kampung tak ada. Jarang orang kenal Muhammad Din bin Yusof. Sebenarnya orang panggil Mak Di ataupun Mak Jadi. Dan dia adalah memang bapa saudara kepada Yang Berhormat Adun Bukit Payung. Dan saya memang kenal lah. Memang kenal rapat dia. Tapi dari segi ya statement yang kedian ni melibatkan Yang Berhormat Adun kata tidak ada pertalian macam saudara anak saudara pada tertuduh tadi beritahu. Memang tak betul lah apa kenyataan Yang Berhormat tu. Sebab dia biasa bersama setiap program-program selama ni. Dan untuk makluman juga Muhammad Din ni biasa dari segi etika kerja Yang Berhormat biasa bersama. Kadang-kadang program-program penceramah pun biasa ada. Dan difahamkan juga saya mengambil pertanyaan juga, mengambil maklumat daripada orang ramai, terutamanya jemaah-jemaah PAS yang baik lelaki ke perempuan ke, mana biasanya tiap-tiap malam dia adalah macam terbilar surau lah, yang ban tiap-tiap kali sembahyang maghrib dengan isyak ban, dan juga tiap-tiap malam Ustaz Makno bin Hamzah ni mengajar di surau tu. Jadi apabila ini berlaku, jadi saya memang tidak nafikan bahawa Muhammad Din bin Yusof ni adalah bapa saudara kepada Yang Berhormat dan juga yang paling rapat semasa kempen pilihan raya selama ni pun. Jadi soal tuduhan tidak ada pertalian ke tidak ada lagi tu tidak benar sama sekali, mungkin gimmick politik. Ini yang gimmick politik untuk sama akhbar apa gitu gini. Saya rasa sebab saya sendiri pun dapat pengakuan daripada penyokong-penyokong PAS semalam, daripada kenalan-kenalan Muhammad Din bin Yusof ni, bahawa
benda ni berlaku dan dia cerita betul. Cuma dia alihkan cerita ni sebenarnya bahawa ditangkap ni sebenarnya dia bertiga. Kononnya dia bertiga dan seorang tu semasa ditahan tu dah keluar buang air dan masa polis sampai tu dia 2 orang saja di dalam tu. Dan satu lagi saya dapat cerita bahawa ada orang cerita bahawa Mak Din ni jumpa perempuan tu di apa? Di Bukit Ko dah bawa sebab pasal nak hantar dia balik. Itu banyak cerita lah. Tapi itu hak dia lah untuk cerita ni. Tapi dari segi percayaan mahkamah telah selesai. Dan dia mengaku bersalah atas fakta yang dibacakan dengan rayuan di mahkamah pada hari Ahad tu. Saya rasa benda ni tak boleh lari dah. Maknanya kena terima hakikat bahawa dia baik siapa-siapa pun kalau melakukan perkara ni kena reda lah. Jadi janganlah nafi apa gitu gini. Jadi untuk kepentingan sebab saudara Mak Nur sendiri pun adalah Ketua Pemuda Negeri. Jadi mungkin image sendiri nak jaga. Jadi sebab saya difahamkan juga ni pun grup-grup PAS ni seolah-olah macam berbelah bagi. Ada yang mengatakan bahawa benda ni seolah-olah dirancang sebagaimana kisah Anwar Ibrahim dan macam-macam. Tapi kita kena tengok rasional. Sebenarnya bukan rancang, bukan apa. Sebab benda ni statement. Kalau nak saya jabat Kodim Marang, saya sah dah di Pejabat Kodim Marang. Maknanya di Pejabat Agama bahawa orang ni sekian-sekian betul Mak Din bin Yusuf. Dan orang ni juga maknanya kita bimbang juga takut orang lain. Dan juga di polis sendiri pun maknanya benda ni memang dia dah. Saya nak nafi benda ni. Sebab manusia ni tak lagi pada salah silap. Bukan kita ni maksud Nabi. Kalau Nabi betul lah. Nabi sendiri pun kadang-kadang pun diuji. Tak. Tapi ni manusia gini pun kita dah nafi. Kalau apa salahnya yang Muhammad sendiri, maknanya beritahu bahawa benda ni maknanya terserah pada dia lah. Dia buat salah. Maknanya tak perlu buat ulasan lain. Tak perlu nak backup ke apa. Maknanya dah berlaku kesalahan. Maknanya serah lah. Tak kira bapak dia sekalipun, pak saudara dia sekalipun, adik-beradik ke. Macam saya sendiri pun, kalau adik-beradik saya berlaku apa. Dia terima lah. Sebab statement yang pertama yang Muhammad saya baca dulu, ada seorang pengarang daripada Senarai dah panggil dia dah. Tanya dia. Dan dia tak tahu menawan ni. Dan terserah pada pihak berkuasa untuk menyiasat dan menyelesaikan kaki ni. Jadi itu statement yang pertama dia keluar pada hari Sabtu saya ingat. Cina Harian. Itu saya baca itu bagus. Tapi bila dari Selasa keluar statement tidak mengaku talian itu tak bagus lah. Sebab saya sendiri pun saya siasat juga. Sebab saya pergi tanya pejabat agama Marang, maknanya benda ni Sahih dah takut orang lain. Dan kita tengok ada. Dan apakah maknanya Jabah Mak, kita nak tengok gambar je dulu ke baru nak tahu betul. Maknanya saya rasa ada belakang dah. Maknanya semua orang boleh ambil. Baik, siapa-siapa boleh ambil. Maknanya photostat SC semua ada belakang dah. Maknanya boleh tahu siapa tu Mak Din. Jadi benda tu tak salah lagi lah. Hakikatnya betul. Itulah saya rasa. Maknanya kita balik asal. Maknanya perjuangan dia tu perjuangan lah. Tapi soal maknanya kesalahan tu tak kesalahan. Maknanya tak kira siapa-siapa. Sebab kita zaman hari ni sekali pun, Hakim Mahkamah Syar'i pun dituduh keluar. Maknanya itu biasalah. Maknanya manusia kan. Kita bukan malaikat. Itu je. Saya harap maknanya Ya Muhammad Adun dan juga orang penyokong PAS supaya menerima hakikat. Jadi benda ni bukan dirancang. Tak, bukan dirancang, bukan dibuat apa, ini berlaku betul-betul. Maknanya inilah ujian Tuhan yang nak beri kita kesedaran dan petunjuk. Bercakap tentang agama. Yang bercakap, jadi saya tak mahu bercakap atas agama ni boleh pusing-pusing, tak mahu. Biarlah benda ni ada kebenaran. Baru nak keluar faktor ke apa gitu ini. Dan inilah maknanya saya tengok kelemahan sikit. Maknanya orang yang bergelar ustaz kadang-kadang tidak terima hakikat benda-benda yang berlaku. Maknanya orang boleh kata salah, orang lain kata tak boleh salah. Itu saya tak terima lah. Itulah pandangan saya lah. Saya pribadi sebagai penduduk kampung Tok Dia lah. Terima kasih.